Jatuh ke atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurnia nikmat kepada kita berbagai-bagai nikmat dan khususnya nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat mendorong kepada jalan yang betul, meletak di atas jalan yang betul, berada di atas jalan pertunjuk, tidak sesat. Kerana siapa yang ada di atas jalan pertunjuk, orang itulah orang yang beruntung, orang yang bertuah. Sebelum daripada nak masuk kepada sedikit sebagai ingatan untuk hari ini, kitab di dalam kertung hak wak mari tu, kitab Hadok Raya Selawat Barakat Makkiyah, yang ditulis oleh seorang yang sangat alim, Maulana Muhammad Musa Al-Bazi Pakistan, yang kata Zahir Karamah mati dia tu kubur dia bau wangi sedap beberapa hari, beberapa bulan. Salah satu daripada beberapa kubur saja yang bau wangi selepas daripada mati. Maka kebetulannya amba boleh beli harga murah pagi baru ni, alhamdulillah. Biasa dia ada jual harga tu mengikut dia tulis tu lah. Di tepi tu harga RM20 Malaysia, di kulit tu RM20.
Hmm. Lepas tu hari ininya hak demo nak tu ikutlah demo nak ambil saja pun tak apa. Kalau demo nak sedekah 100 kok pun tak apa. Ikut demo situlah. Hamba pun beli, hamba tak ingat. Dia kata dia harga murah. Nampak dia tepek harga situ RM10. Dia buat RM10. Mana RM10 tu 75 kok lebih kurang kita ya gitu ya lah. Tapi tu harga dia jual sungguh 20 lah dia dak jual. Lah dia kata ambil murah-murah apa. Tak apa. Murah-murah pun pakai ambil selalu baru ni. Lepas tu bila ambil murah dah ikutlah. Dia pun tak ada duit pakai tak sabui. Pakai kita gilis sedekah. Sedekah lagu ni dia panggil jual juga. Sedekah ambil duit dia panggil. Ada apalah dia pun pakai, dia pun nak beri 50 kok pun tak apa, 20 kok pun tak apa, ikut di atas. Itulah untuk beramal. Dia buat hizib, dia buat untuk sari 7 hari tu habis selawat kepada Nabi. Hak kecil, hak besar. Kalau hak besar tu mudah nak baca sikit. Bagi kita orang tua sedap baca, mata cerah mata. Hak kecil tu mudah boleh kocak, mudah bawa. Semuanya dia hitung ke semua 805 selawat. Dalam ni 805 selawat dia hitung. Sebut sifat-sifat Nabi, boleh nak kata nama Nabi ke semua. Tu kata dia sangat-sangat alim. Dia boleh buat terbit sifat Nabi 805 semua. 805 selawat berlain-lain. Selawat pertama 2 3 tu lain sebut Nabi tu cara lain. Kita dari ni mari sikit cuba kita faham tajuk hubung kait dengan akidah, iaitu peringkat ataupun darajat Allah Al-Khaliq dengan darajat kita Al-Makhluk. Kelah kita sebagai makhluk dengan kelah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang menjadikan kita. Situ jadi nak tahu farak di antara iman dan kufur. Kalau siapa tak beza di antara peringkat ketuhanan dengan peringkat kejadian ataupun makhluk ini, orang tu belum kenal Allah, orang tu belum lagi dapat iman, orang tu masih berada di dalam kekufuran. Orang-orang yang kufur, setengah daripada kufur besar, dia tak boleh beza antara peringkat kehambaan ni. Dia tak beza situ. Wal'iyadzabillah. Khusus yang kita nak fokusnya peringkat kehambaan, peringkat makhluk yang bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesamaran di atas orang-orang yang tidak halus, orang yang tidak faham betul-betul di dalam masalah ketuhanan, di dalam masalah sifat-sifat bagi makhluk ataupun peringkat makhluk. Bila dia tak faham sini,
dia menyebab bagi hukum salah, menyebab bagi silap di dalam mengeluarkan natijah hukum. Kita alhamdulillah aliran yang diajar kepada kita, aliran yang disampaikan kepada kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, cara-cara yang ulama kita sapa kepada kita, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, Allah nak jaga agama dia, Allah tunjuk kepada ulama-ulama ahli sunnah jalan yang betul. Cara menyampai kepada orang ramai pun cara yang betul. Nampak cara bodoh-bodoh tetapi boleh faham betul, faham benar, boleh jaga daripada kesilapan. Ulama ahli sunnah dia mengajar kita kena sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil di atas Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil di atas Rasul, sifat harus bagi Rasul, dan sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sifat ni ketentuan dengan Rasul sahaja. Bila kita kenal hak ni, kita boleh beza antara Allah dengan makhluk. Kita kenal hak ni, boleh kita beza di antara pengkat Allah dengan pengkat makhluk. Rasul walaupun setengah-setengah daripada sifat ketentuan yang Allah beri kepada dia, yang kadang-kalanya bersekutu sifat itu pada di sisi orang yang jahil, antara Rasul dengan Allah. Rasul dengan Allah nampak berkongsi, nampak serupa Rasul dengan Allah. Rasul tu serupa dengan Tuhan dah. Dari situlah orang yang tak berapa faham, orang yang maknanya yang Allah kehendak menyesatkan dia, yang dengan sebab punca-punca yang tertentu, dia kata syirik, dia kata kufur wal a'yadzabillah. Orang-orang yang menyabitkan sifat-sifat yang bersekutu antara Allah dengan Rasul, antara makhluk-makhluk yang lain pada Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak kenal antara sifat Allah dengan sifat yang sabit bagi hamba, yang sabit bagi Rasul. Contohnya, kita telah mengaku dan wajib kita mengaku bahawasanya kita manusia adalah hamba Allah dan makhluk Allah. Hamba Allah dan makhluk Allah berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala pada segala-gala. Allah tak serupa dengan makhluk dia tak serupa dengan Allah pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Situ setengah daripada kita kenal Allah, kita boleh beza makam Allah, pengkat Allah dengan makam kita, pengkat kita. Satu titik yang besar, bila kita menyabitkan sifat yang pada zahirnya berkongsi antara kita dengan Allah, antara hamba-hamba Allah, antara makhluk Allah, tentulah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, di sisi kita orang yang beriman, sifat yang sabit bagi makhluk lain daripada sifat yang sabit bagi Allah. Hanya berkongsi, bersekutu pada nama sahaja. Itu di sisi kita. Bila kita menyabit bagi Rasul, menyabit kepada manusia,
kata Rasul itu mengetahui perkara yang gaib. Misalnya, perkara yang gaib itu hanya ketentuan bagi mengetahui perkara yang gaib itu hanya ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katalah engkau wahai Rasulullah, tidak mengetahui mereka yang ada di dalam langit, tidak mengetahui mereka yang ada di dalam bumi, tidak mengetahui akan perkara yang gaib illallah, malaikat Allah sahaja. Allah saja yang mengetahuikan perkara yang gaib. Itu mengikut Al-Quran, mengikut ayat yang tersebut, bahwasanya siapa-siapa yang menyabitkan mengetahui perkara yang gaib kepada lain daripada Allah, nama dia menyabitkan syirik, menyengutui, berkongsi antara Allah dengan makhluk. Kalau kata tok guru tu tahu benda gaib, orang wali tu tahu benda gaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya mengetahui benda gaib, takkah syirik? Kerana sifat tu sifat khususiah bagi Allah. Allah kata tidak mengetahui benda gaib malaikat Allah. Kemudian bila kita baca pula di dalam hadis-hadis yang banyak, kita akan dapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan mencerita, memberitahu beberapa perkara yang gaib-gaib, perkara yang tidak ada di hadapan, perkara yang belum berlaku, dia royak beberapa banyak. Sebagaimana yang kita selalu duk dengar, yang sahih bekas, Nabi kita baca khutbah naik di atas mimbar, Nabi suruh tanya dia, duduk di atas mimbar, dia bersungguh, tanya aku. Seorang itu tanya saya anak siapa? Siapa begitu? Nabi kata, kalau kamu tanya aku ni di tempat aku politik, Nabi kata akan membuka, akan menang, meretah Konstantiniyah, iaitu Istanbul. Istanbul lah ni pusat ibu kota Turki dah. Oleh seorang amir, seorang panglima perang. Seorang yang panglima perang, sebaik-baik amir, dialah sebaik-baik amir, sebaik-baik panglima perang. Dia akan boleh meretah, akan menang di dalam peperangan untuk memerintahkan Konstantiniyah. Nabi sebut nama apa? Muhammad Al-Fatih. Itu perkara apa tu? Tak kira perkara yang gaib. Tak siapa lagi masa Rasulullah. Kemudian siapa masa yang disebut oleh Rasulullah, betul lah, betul. Tepat naknya pembuka Konstantiniyah, pembuka Istanbul, amir dianya Muhammad Al-Fatih. Dia boleh letak asas meretah Islam kat situ.
dan dia seorang daripada orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu hubung kait dengan hak kita. Dia berakidah dengan akidah Asy'ariyah, dia daripada Asy'ari. Memberi arti kepada kita ke apa? Kata akidah Asy'ariyah yang kita bawa adalah akidah yang betul. Sebab Nabi puji sendiri, sebaik-baik amir, sebaik-baik pemerintah, pembuka panglima perang yang bawa orang untuk buka negara untuk merintah secara Islam, iaitu amir yang membuka Konstantiniyah. Nabi puji dia dengan kata sebaik-baik. Kalau dia jahat akidah, kalau akidah dia pelesu, baik tak? Kalau akidah dia kufur, baik tak? Boleh nak kata ni'mah sebaik-baik, cukup baik, beri pun baik pada dia sebanyak-banyaknya. Itu kelemahan ni'mah. Kita cukup gitulah. Kita orang awam ni cukup gitulah. Padahal tu Nabi sendiri jadi saksi. Nabi menyaksi sendiri. Nabi royak benda yang gaib nama dia. Kalau Nabi tak tahu benda gaib, Nabi boleh royak tak? Cuba kita tengok, cuba royak sah. Tak usah royak hak 200 tahun dah sama tak sapa belaka, royak hak 3 hari lagi kalau nak sapa. Tak boleh, sebab kita tak tahu. Maka dari sini, bila kita dan ulama-ulama kita seperti dalam kitab Burdah, di dalam kitab Berzanji, kitab puji-puji Nabi ni, sebutlah puji Nabi, Nabi mengetahui perkara yang gaib. Ilmu Nabi ialah ilmu Lauh Mahfuz. Tu puji Nabi. Dari sinilah orang-orang yang tak faham, daripada orang yang mengaku salaf, mengikut salaf, orang Wahhabiyah, dia kata di dalam kitab-kitab maulud ada syirik, sebab tu haram bid'ah. Tu kita boleh tahulah punca mari mana dia kata syirik. Punca dia tidak beza di antara makhluk dengan khalik, sifat yang kita bangsa kepada makhluk, sifat yang kita bangsa kepada khalik, dia tak sama. Bila bangsa kepada Allah, sifat ketentuan bagi Allah seperti kuasa Allah, kuasa yang memberi berkah, kuasa yang tidak diistisna satu perkara pun, kuasa yang tidak ambil kuasa daripada yang lain, tidak istimdad, tidak istamad, tidak mengambil daripada yang lain. Kuasa hakiki, kuasa zati nama dia. Adapun bila sabit kuasa kepada yang lain pada Allah, walaupun kata dengan itlaq, kita sudah kunci dah, kita sudah kait dah dengan kata Allah laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu lil hawadith. Bila kunci situ, itlaq pun tak apa dah. Kata oh dia tu gagah sungguh. Kita kata tak kepada orang kita menggagah, mengkuasa, kata syirik ke tak syirik? Nampak zahir syirik sebab kuasa ni kuasa sifat Allah kan. Tapi pada yang lain nama kita menyengutui. Dah, bila kata kuasa pun kuasa nisbah dengan makhluk, kuasa yang diberi oleh Allah, kuasa yang tidak memberi bekah, kuasa yang ada terhad, boleh akik barang 2-30 kilo, kuasa boleh kerak kayu, kuasa boleh berjalan, kuasa boleh bergerak saja, nak beri bekah tak boleh. Tu bila kita bangsa kepada makhluk tu, pengkat makhluk nama dia. Bila kata Nabi tahu benda gaib, begitu jugalah. Nabi tahu benda gaib bukan dengan ilmu Nabi yang mutlak, yang tidak ambil daripada mana-mana. Nabi sendiri boleh tahu benda gaib, tak hubung kait dengan Allah. Ada Nabi tahu perkara yang gaib dengan diberitahui oleh Allah.
Kita kuasa dengan diberi kuasa oleh Allah. Di situ bezanya. Ilmu yang ada pada makhluk, peringkat makhluk, ilmu dia pun makhluk, ilmu dia pun perkara yang diberi oleh Allah, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta pula Allah menyabitkan ilmu gaib ini kepada kita makhluk, kepada makhluk dia. Allah kata dia alimul ghaib, dia yang mengetahui benda yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menzahir, Allah tidak tunjuk, tidak beritahu di atas benda gaib, ilmu gaib dia akan seorang pun. Illa man irtada, Allah istisna, melainkan mereka yang dia redha. Siapa? Mir rasulin, daripada rasul. Malaikat rasul yang Allah redha. Rasul Allah bagi tahu, malaikat dia, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu. Maknanya rasul beritahu, rasul tahu dengan dipezahir oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Adakah jadi syirik? Tak jadi syirik dah lah. Sebab kita kunci dah. Kita nak semaya jadi terimam. Kita niat sahaja aku semaya fardu asar rakaat jadi terimam kerana Allah, jadi imam kerana Allah. Makna apa jadi imam? Kalau hak takbir intiqalat tu aku sunat takbir derah, aku nak takbir derah kerana kerja sunat. Dia panggil kita kunci dah situ. Bila kita kunci situ, siapa ketika nak rakaat kita kata Allahu Akbar, kita rakaat. Kita tak ada niat dah zikir, kita tak ada niat kerja sunat dah. Batal tak semaya kita? Tak batal dah. Sebab dia masuk kita kunci lah hak besar dah. Aku jadi terimam, aku nak takbir intiqalat ni derah tu nak kerja hak sunat, aku berzikir hak sunat. Cukup lah tu. Bila kita kata sifat makhluk tak sama dengan sifat Allah, bila kita bangsa sifat hak berkongsi nama tu, tentulah tak syirik kita. Sebab sifat bila bangsa kepada makhluk, kita bangsa dengan jalan dengan jalan tak serupa, tak sama. Orang yang nak hukum syirik, dia kata syirik kan nak tu bangsa, tu jadi peling lalu kita. Sebab dia sendiri tak faham tajuk tajuk pengkat sifat. Bila bangsa pada makhluk, dia sengka, dia agak, dia gamak, kata serupa dengan Allah. Sepatut kena tanya orang hak bangsa tu, orang hak kecil, mung kata rasul tahu benda gaib ni bab mana, kena tanya tengok bab mana. Rasul tahu ni bab mana? Tak ke sifat tahu benda gaib ni sifat Allah. Video hurai, video hurai, video royak akidah dia. Kalau dia royak akidah, Rasul tahu sebab Allah beritahu. Bukan dia tahu semata-mata dia serupa dengan Tuhan, ilmu dia tak serupa dengan Tuhan. Tuhan ilmu dia zati, bahasa dia ilmu Nabi, ilmu yang Allah bagi. Syirik tak kalau lagu tu, hurai lagu tu, tafsir lagu tu, i'tiqad lagu tu. Mana nak syiriknya? Kerana Allah sendiri beritahu dan Allah mensifatkan Nabi royak dia tahu benda yang gaib. Allah istisna kata dia ajar kepada Rasul dia ilmu yang gaib. Sebab itulah boleh kita kata setengah daripada ilmu Nabi itu ilmu Luh Mahfuz. Boleh tak? Tak tahu aku mai siapa ke ilmu Luh Mahfuz itu. Ya, maknanya perkara setengah daripada hak dicatat di Luh Mahfuz, benda-benda hak kita tak tahu,
Catat situ syurga, orang masuk syurga. Orang masuk syurga berapa orang? Tahu tak kita? Sahabat Nabi masuk syurga berapa orang? Tak tahu ke? Hak masuk syurga dengan tidak hisab ada berapa orang? Royak lah. 10 orang Nabi kata cerak. Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah, Aliyun fil jannah, Uthmanu fil jannah. Nabi bila 10 orang fil jannah tu cerak. Apa? Tak ke benda gaib tu tahu ke nak masuk syurga? Siapa nak tahu tu? Kalau tahu tu tahu benda gaib lah tu. Allah dalam ramai ni siapa nak masuk gok tahun depan? Siapa nak tahu? Boleh jadi hamba masuk gok. Lihat dia mau masuk gok tak tahu. Kalau boleh royak itu tahu benda gaib lah tu. Tahu benda gaib lah. Nabi boleh royak 70,000 daripada sahabat aku masuk syurga dengan tidak ada hisab. 70,000 tak ada kira. Pakai ambil bus syurga selalu dah VIP nama. Naik kapal tak kena cek dah. Pakai pergi jalan terus kita ni kena pecah habis dengan serba, dengan jar. Habis. Dengan pendek-pendek cicing-cicing kena pecah habis kita. Ada pun orang hak VIP tu. Orang hak VIP terus jalan dia terus. Pakai tak kena cek dah. Muak lah nak buat yaba apa-apa hak dia terus pergi. Tu buat tu ada menega. Bawa tong besar-besar ni. Tong dia. Pergi tak kena besar lah. Lepas tu buh kita ya tak alat-alat kita. Nyobuh orang dalam tu pun tak apa. Buat tengok Jepun ke? Pucakan Nissan tu. Kena lekat buku. Tak boleh terbit luar negara, kena bahas. Kena naik mahkamah supaya tak sing lah. Mudah. Tapi akhir boleh lari berat. Maju secara Jepun tu lari berat. Boleh terbit berat. Maju jalan jakah kok mana pun tahu habis. Duduk dalam wongcong habis. Tapi boleh masuk letong kita demo naik kapal peribadi tak kena masyruh. Pergi berat. Terbit berat. Tak ada apa. Itu orang panggil Nabi tahu benda yang gaib. Kata sahabat dia 70,000 masuk syurga bi ghairi hisab, dengan tidak ada hisab. Seorang daripada 70,000 pula boleh syafaat pula 70,000. Mudah-mudahan kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita pun boleh syafaat daripada mereka itu. Banyak kalau kita baca hadis jumpa Nabi cerita perkara-perkara yang gaib. Boleh kita kata, maka perkara ni Tuhan tulis dak di Lauh Mahfuz. Kata 70,000 pada sahabat Nabi masuk syurga bighairi hisab, ada. Itu dia panggil nama ilmu Nabi, ilmu Lauh Mahfuz. Sebahagian daripada ilmu Lauh Mahfuz. Syirik kah? Tak syirik. Orang hak kecek ni orang alim. Orang alim diterima oleh orang alim. Diakui oleh orang alim, dibaca oleh orang alim, sedap baca oleh orang-orang yang pandai. Tak ada siapa kritik. Hak mari kritik orang jahil. Lepas tu siapa kepada orang jahil serupa dengan kita, berasa kena selalu. Sebab sama-sama jahil. Orang hak kritik jahil, kita pun jahil. Lepas kita sama cerdik dengan orang siapa kita. Kena. Kena. Orang hak cerdik tak apa. Sebab tu orang duk baca Burdah, orang duk baca kitab Zangi ni mari tak tahu berapa generasi beratus tahun dah. Orang alim baca, orang alim fiqh pada, ahli usuluddin pada, tak ada siapa kata ada syirik sahabat. Mari hak jahil 2-3 hari ni kata ada syirik. Sebab tu kita nak cari syirik pun dia kata ada syirik. Tak royak juga betul mana syirik. Kita nak cari pun tak jumpa juga. Pakai royak atas syirik.
Barangkalinya menega buah orang belaka. Pakai modal orang lah ke semuanya. Cuba tengok. Nisbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah daripadanya sifat yang ketentuan bagi Allah. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh hidayah mereka yang engkau kasih ya Rasulullah. Mengkasih kau siapa pun tak boleh engkau nak hidayah. Bukan Nabi kasih kepada keluarga-keluarga dia, khususnya Nabi kita seorang yang rahim, sangat-sangat kasih. Dia orang yang penghubung rahim. Orang lain balah adik-beradik, Nabi dia tak balah. Dia mau nak buat balah setara mana pun, dia tak balah dengan adik-beradik Nabi. Nabi hubung. Sifat Nabi tinggi, Masya Allah. Sifat Nabi. Sebab tu bila Nabi dakwah tu, Nabi tanya apa mu nak kata pada aku. Orang kaum dia, adik-beradik dia jawab, engkau belum pada ni tak pernah cakap bohong, engkau orang betul, orang sidik, engkau orang hubung rahim. Cukup sifat Nabi sempurna. Akhlak yang tinggi ada pada Nabi. Maka Nabi naklah supaya keluarga dia lepas daripada azab Allah, supaya beriman. Tapi Nabi tak boleh hidayah seperti Abu Lahab. Tak boleh Nabi nak anak nak hidayah kepada mereka. Sebab sifat hidayah ketentuan dengan Allah, walakinallaha yahdi man yasha. Oleh itu kalau kata Nabi kita Al-Hadi, Nabi yang menghidayahkan yang lain. Syirik kata syirik kita menyabitkan sifat hidayah. Al-Hadi orang yang bersifat dengan hidayah, orang yang boleh tunjuk orang yang lain. Dia panggil Hadi. Allah Al-Hadi. Syirik kata syirik, kita orang yang kena tadi, kena sifat wajib bagi Allah, kena sifat mustahil, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil di atas Rasul, kita tak jadi syirik. Kita kunci dah. Bila bangsa kepada Nabi sifat hidayah lain daripada hidayah Allah, tak sama. Serta pula Allah menyabitkan hidayah kepada Nabi pada ayat yang lain. Yang seperti inilah yang kita kena belajar, yang kita kena tahu. Inilah hak kelemahan kita. Allah menapi satu tempat, Allah menyabit satu tempat. Itu hak penting sekali. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, sungguhnya engkau menghidayah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang betul. Allah bangsa kepada Nabi hidayah. Sini dia kata engkau tak boleh hidayah, sana kata Nabi boleh hidayah. Maka bila Allah menyabit, adakah syirik? Tak syirik dah lah. Maknanya di sini kita kena beza. Beza hidayah yang Allah menapi, hidayah lain. Hidayah yang Allah menyabit, hidayah lain. Bukan hak tulah. Kalau hak tulah tu baru syirik. Hidayah yang ada pada Allah sama dengan ada pada Nabi. Hak ada pada Nabi sama dengan Allah. Itu syirik. Hak tulah orang kafir dia jadi syirik. Dia kata tokom boleh nak memberi mudarat. Dia kata kepada Nabi Nuh, ingat munduk calon Tuhan aku akan kena bala mu. Dia percaya terus, kata tokoh dia kuasa menurunkan bala. Lagu tu sebab syirik. Kalau kita kata menyanggih dak main dengan orang tu main dengan dia pakai bala besar, kena bala juga tu. Kita duk bergaduh ngatuk nebal tu, duk bergaduh ngatuk menen tu, kena bala besar. Tengok getah mu kena tebal tak nyari. Bala besar. Misalnya, contohnya begitu. Lepas tu syirik tak? Tak syirik.
Tapi orang kafir tak disyirik sebab dia tak beza antara maqam Allah dengan maqam makhluk. Dia menyabitkan sifat kepada makhluk seperti sifat Allah. Kita kata bala besar ni bukan bala yang dia kuasa, bala yang dia usaha, yang kekuasaan dengan kekuasaan dia yang Allah bagi pada dia. Kuasa yang ada pada makhluk, bukan kuasa sifat kudrat yang ada pada Allah. Bukan sama dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bila kata Allah hidayah, hidayah yang ada pada Allah, hidayah dengan mana tunjuk jalan yang betul serta beri kuasa beri terima jalan yang betul, beri terima iman, beri terima Islam tu. Khatulah hak Allah nafi, innaka la tahdi, engkau tidak boleh hidayah man ahbabta, mereka yang engkau kasih. Dengan mana engkau tak boleh beri terima iman, tak boleh beri terima Islam kepada mereka yang engkau kasih. Allah lah yang boleh beri terima. Adapun hak Allah kata innaka la tahdi ila siratim mustaqim, khatu engkau boleh hidayah iaitu royak jalan betul, royak iman, royak Islam. Royak ni pun dia panggil hidayah. Tunjuk dia panggil hidayah dengan mana irsyad, tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Itu boleh nak bangsa kepada hamba-hamba, tok-tok guru, orang-orang bayar. Dia bukan dia tak nama pula hari ni orang bayar, nama bayar ke apa? Bayar hidayah. Oh, hebatnya dia. Ambil sifat Tuhan, bayar ni bayar hidayah, ambil sifat Tuhan. Syirik dak orang dakwah bayar hidayah. Kalau syirik habislah. Tak apa. Bukan makna hidayah dia tu ialah hidayah seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menafi perkara mengetahui benda gaib dan Allah menyabit benda yang mengetahui benda yang gaib. Allah menafikan hidayah, Allah menyabitkan hidayah. Itu tak apa. Takkah kita tahu, kita mengaji di dalam nama Allah Al-Asma Al-Husna, di antara nama Allah Ar-Raufur Rahim. Ar-Rahim, takkan nama Allah Al-Husna, takkan Ar-Rauf nama Allah. Siapa menyabitkan sifat Ra'fah, kata Rauf kepada yang lain, kata Rahim kepada yang lain, tak jadi syirik ke tak jadi syirik, itu nama dia isytirak, sekutu pada nama, tidak berkongsi pada makam, pada tempat kelas lain, tak serupa pada benda, hakikat benda. Allah mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifatkan Nabi dengan kata dia rauf, lemah lembut, rahim, kasih sayang, bil mu'minin, dengan orang yang beriman. Sama dengan Allah mensifatkan dia di dalam beberapa ayat dengan kata dia Raufur Rahim. Oleh itu sifatkan Rauf tidak jadi syirik, kerana kita beza ra'fah Allah dengan ra'fah Nabi lain, seperti hidayah Allah dengan hidayah Nabi itu lain. Itulah jalan kita, manhaj kita, cara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Inilah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia orang cara dia cara alim, cara yang betul, cara yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul. Orang kata tak boleh kata tahu benda gaib ke bangsa tahu benda gaib pada yang lain, orang ni ingkar Al-Quran.
Sebab dia pergi dia panggil kufur dengan separuh sebahagian Quran, beriman dengan sebahagian Quran. Dia beriman dengan ayat yang kata tidak mengetahui benda gaib malaikat Allah. Dia tidak beriman dengan ayat yang Allah kata fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Tak beriman dengan ayat yang Allah menyabitkan ilmu benda gaib kepada rasul dia. Dia kata tak boleh kata orang lain boleh hidayah. Dia beriman dengan ayat kata innaka la tahdi man ahbabta. Dia tidak beriman dengan ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dia tak beriman itu sebab apa? Boleh jadi sebab jahil. Itulah hak nampaknya. Sebab dia tak tahu, dia turut je. Kalau orang alim seperti ahli sunnah, tu dia hipung habis. Dia hipung. Kena beriman, kita wajib beriman kepada keseluruhan Quran. Semua hadis kita kena beriman. Pas nak beriman lagu mana ni? Dia panggil belawai ni. Belawai ni bukan belawai sungguh. Belawai kira-kira sahaja. Belawai zahir nisbah dengan kita. Quran tak belawai sikit habuk pun. Inilah cara nak wihilai belawai inilah ulama kita usaha faham ni, ulama ahli sunnah, ulama betul. Tanggung dengan dalil-dalil. Nak tanggung bukan tanggung belawai ni kita tanggung tak belawai dak. Dia tak belawai di asal. Pas nak tahu mana makna dia, kena ada ilmu pula. Tengok di dalam hadis, tengok dalam Quran lain. Dia panggil raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Hatta balik hak tak cerak ni kita tengok dalil-dalil hak cerak. Ambil di Quran, ambil di hadis hak cerak-cerak, boleh menentu dah lah. Boleh tahu makna Tuhan kata tak boleh tahu benda gaib iaitu dengan secara dia sendiri. Tak boleh tahu benda gaib jika Allah tak beritahu. Tengok, man zallazi yashfa'u 'indahu. Siapakah boleh nak minta tolong di sisi Allah? Tak ada, tak boleh. Bila Allah kata azab lah, tak boleh dah siapa nak minta tolong. Tak siapa minta tolong, tak ada syafaat di akhirat. Dengan Allah tak sah siapa minta tolong, tak boleh. Man zallazi yashfa'u 'indahu. Lepas tu Allah katakan di hujung illa bi idzni. Dia ya istisna, melainkan dengan izinnya Allah. Allah kata qul lillahi syafa'ah. Katalah engkau wahai Rasulullah, lillah bagi Allah sahaja asy-syafa'ah. Nak syafaat, nak tolong Allah saja. Orang lain tak boleh nak syafaat. Mana Nabi boleh syafaat tak? Kalau mengikut ayat ni tak boleh. Tak boleh. Sebab ayat ni Allah kata lillah bagi Allah saja asy-syafa'ah, khusus bagi Allah. Lepas tu bila kata Nabi boleh syafaat dan kita i'tikad dak kata Nabi boleh syafaat, kita i'tikad akidah kita jadi akidah ahli sunnah Nabi boleh syafaat di akhirat. Kok mana pula tak ke ingkar ayat Quran ni? Tak ingkar sebab Nabi sendiri beritahu. Nabi kata ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku awwalu syafi', awal-awal orang yang boleh syafaat, awal-awal orang yang syafaat. Wa musyaffa', dan aku awal-awal orang yang nama musyaffa'. Kalau kita selawat di dalam ni barakat makiyah akan jumpa lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin awwal syafi', sayyidina Muhammadin al-musyaffa', sifat Nabi syafi', sifat Nabi musyaffa'. Yang ambil dalam hadis dia masuk di dalam selawat. Kata orang hipung tu aling, kata aling. Jahil apa? Dia baca hadis dia aling, sebab tu dia boleh hipung habis sifat-sifat Nabi. Kata masya-Allah. Padahal dah dengan dia karamah tu habis. Dia kasih dia ikhlas. Orang ni bila dia alim pas dia ikhlas, tu habislah karamah pada dia. Orang-orang alim hak sungguh begitulah, dia ikhlas sungguh. Dia tak ada nak ke dunia, dia tak ada takut kau mati. Tu orang alim, hak sungguh, orang ahlillah sungguh. Kita dah hari ni alim gorak dia bagi nak ke dunia. Hak ni ceramah sedap Allah wal iyaz billah.
Orang ceramah lah ni untuk guru mengajar orang baru. Oi, sedap-sedap orang baru. Dah ada. Orang duduk barisan depan ke ceramah. Gapo yushiku an tatada'a alaikumul umam. Dekat-dekat dah. Umat pakak panggil, pakak mari nak makan kekah kepala kita belaka. Nabi kata, puak mung satu hari ni masa dekat dah. Umat orang Amerika, orang Europe makak mari nak kekah kepala puak mung belaka. Semua pakak mari nak kikir kita, nak kekah kepala kita. Seperti anak-anak pakak mau beripu makan tianya potong habis. Lepas tu sahabat tanya, orang ceramah ni orang ceramah. Hamba pun ceramah juga. Kita sikit ke? Kerana kita sikit ke hari tu ya Rasulullah? Buat kita sikit ke? Rasulullah kata, ada puakmu ramah. Bukan sikit je, sikit ni orang pakat nak kekah lah. Kalau sikit biasanya. Bila ramah ni orang nak kekah saleh. Nabi kata, tak, puakmu ramah. Walakinnakum, tetapi kamu wusa isail. Kamu tu seperti buih aibah. Ramah saja. Sebab asabakumul wahan, kena buatmu kena penyakit wahan. Kena penyakit tu, ramah kena penyakit. Apa sahabat tanya, apa wahan Rasulullah? Wahan tu apa? Wahan tu apa? Rasulullah jawab kata, wahan itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih dunia dan benci mati. Pakat nak ke dunia, tunjuk kau ni. Cuba balik kau ni enggak? Ni, cuba balik kau ni tengok. Kau ni kena ke tak sifat wahan? Kena ke tak penyakit wahan ni hak sebelah lek ni? Kena tak? Kena tak? Hak ni hak nak kena dulunya. Buat tengok rumah hak ni, besar mana rumah hak ni? 2 lapis, 3 lapis, buat habis 2-4 juta. Orang nak mampu ke buat rumah 3-4 juta? Bila buat rumah besar nak mampu tak? Buat apa kalau nak mampu? Buat dia tak semampu dah lah tu. Kalau nak mampu, buat habis 2-30 ribu berpadan dah. Sebab apa kan buat besar apa aku nak mampu? Bila buat 2-3 lapis, beli katil 2-40 ribu, tak semampu dah dia. Tak semati. Lepas tak kena penyakit wahan lagi. Beli kereta harga 2-3 juta. Lepas nak mati kau orang beli kereta 3 juta. Nak mati tak? Aku nak mati dah, nak beli kereta 3 juta. Taruh kat orang. Gila. Kalau nak mati, beli hak murah-murah jadi. Tidak rugi, tak ada mau berat. Ambil duit buat bajet care lebih baik pada dok buat rumah besar. Ni dak buat rumah besar serupa tak saya mati. Pakai kereta harga mahal tak saya mati. Siapa pakai kereta harga mahal? Hak ni. Tapi tangan tak lekak kau ni, tak kau tu ni buat ni. Demo tak kelik kau tuan dak. Atau dia bagi apa? Kita tak tengok, kita tak ambil sifat kita sendiri tidak kembali. Itulah orang yang alim sungguh nak situ. Orang alim sungguh, cuba tengok semua orang alim sungguh zuhud. Ada dia tak ambil dunia. Imam Syafi'i kita, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua. Sebabnya orang ni, kalau orang ni bukan waliullah, bukan tak ada dah waliullah atas dunia. Ni orang auliaullah, waliullah. Sebab tu kata-kata dia tu ada nur, kata-kata dia ada hikmah, kata dia tu dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lawan tak boleh, tak usah pergi lawan lah dengan apa ni. Oleh daging dia racun, kita makan jangan kena racun lah dah, kita jangan sentuh orang ni. Nak sebut dia, kita kena sebut dengan kehormatan imam ni, imam rahimahullah radhiyallahu anhu. Orang lah ni sebut betul-betul ni Syafi'i kata aku ni, Allahu Akbar, Masya Allah. Dia sebut begitu. Ni Syafi'i.
Syafi'i ni tok guru pak kita. Allahu akbar, sebut nampak hina, nampak. Sebut menghina. Wal a'yadza billah. Buat seteru dengan waliullah dia ni Allah beritahu perang jaga-jaga. Dia kena orang alim, dia zuhud, dia nak kepada mati. Sebab tu dia tak takut. Dia boleh tegar pemerintah, boleh tegar raja-raja. Kita nak tegar raja-raja tak boleh. Takut mati. Tegar raja tak boleh duit. Kena bodak. Raja nak duit kena bodak baru boleh. Ni kita hari ni kita bodak. Bodak habis. Hak mana nak yuk orang botol, nak yuk orang dia nak buat gapo pun di tangan dia ada jerolik pakai jemah pun kita baik boleh. Di tangan dia ada cicing tosa cicing mah pun tak ada gapo. Kalau Tok Gudala ampa pemari rumah dia pakai cicing mah haram. Ya. Lepas tu duduk tahan lagi. Haram tu duduk rumah dia. Dia suruh pecah di rumah lalu dah. Tu. Orang panggil orang nak kepada akhirat. Dia tak takut siapa. Itulah kata kita di hari ni bukan orang awam saja kena penyakit wahan, habis kepada orang ceramah sendiri pun. Orang ceramah tu kena penyakit wahan, dia panggil wal a'yadza billah. Tok khotik sendiri pun ada remah tukar atas mimbar apa jela jugalah dia baca ketebah tu katanya dah ketung. Dia sendiri pun kena penyakit tu juga. Apa nak wait orang ramai jadi lagu mana? Penceramah tak jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dengar nak jadi sahabat lagu mana? Tak boleh jadilah. Ni Nabi kata dia ana awwalu syafi', aku awal-awal orang yang boleh orang yang syafaat, awal-awal orang minta tolong. Nabi menyabitkan sifat syafaat kepada dia. Allah kata syafaat hak dia saja, pakut mana ni? Tu kena tanggung. Hak Allah kata syafaat hak dia nisbah dengan hak hakikat yang dengan tidak izin dia. Kalau tak izin hak dia saja. Nabi kata dia awal syafaat, dia awal-awal orang yang diizin oleh Allah untuk syafaat. Wa musyaffa', awal-awal orang musyaffa'. Cuba sikit nak tanya, apa makna awal syafi'? Awal yang minta tolong, tak apa, hak tu tolong rakyat dah. Tolong dia mau tolong hamba sikit. Yang kedua, wa musyaffa'in, awal orang musyaffa'. Apa musyaffa'? Nabi kita boleh kata ginilah, kata dengan cara tak kemah mana, tak betul, tak tepat sangat, tapi boleh duduk. Nabi satu pada nama dia orang panggil syafi'. Satu daripada nama Nabi ambil daripada sifat dia nama musyaffa'. Nabi kita ni asy-syafi', Nabi kita al-musyaffa'. Nabi kita nama al-mahi dengan sebab dia menghapuskan segala dosa. Nabi kita nama al-aqib yang duduk di hujung sekali, tak ada nabi lepas pada dia, tu mana al-aqib. Makna Nabi kita syafi', asy-syafi', dialah nabi yang boleh minta tolong kepada ummah. Minta tolong orang ni berdosa, minta ampun dosa. Orang ni ahli neraka, Nabi minta jangan masuk neraka. Tu syafi'. Dan Nabi nama al-musyaffa'. Apa makna musyaffa'? Awal-awal boleh tolong. Sama dengan syafi'. Ya, syafi' tu awal-awal yang boleh tolong. Orang awal-awal Allah wish ba'at. Tu boleh duduk, alhamdulillah. Awal musyafa', awal-awal orang yang diterima syafa'ah. Tu musyafa'. Musyafa' yang diterima syafa'ah. Awal-awal orang yang diterima syafa'ah. Tu Nabi kita. Kalau gitu maknanya sabit syafa'at bagi Nabi. Khatulah yang Allah kata illa biiznih, melainkan dengan izinnya. Sebab tu apa sifat Tuhan, sifat yang dibangsa kepada Allah bila dibangsa kepada Nabi,
Di dalam Al-Quran bila dibangsa pada Nabi dalam kitab-kitab zangi, kitab-kitab ulama, adakah jadi syirik? Tak jadi syirik. Kerana bila dibangsa kepada Nabi sifat hak nisbah dengan makhluk. Bila dibangsa kepada Allah sifat ketuhanan, sifat Allah yang hakiki, yang zati. Sifat bila bangsa kepada makhluk ialah dengan jalan majazi. Itulah yang panggil pakai makna majazi. Dalam Quran ada makna majazi. Begini ni cara Al-Quran ni, panggil style Al-Quran, kena kenal Al-Quran. Al-Quran dia menyabitkan sifat-sifat Allah kepada makhluk juga ada. Seperti yang menyabit kepada Quran boleh menambah iman. Dia menyabitkan hari boleh jadi ubah. Yauma yaj'alul wildana shiba, hari yang menjadikan budak-budak ni berubah. Tu Allah, cara Allah bercakap dalam Al-Quran. Tapi kena pakai dua. Bila nisbah kepada Allah memberi ubah ni, Allah saja boleh beri ubah. Itu atas jalan hakiki. Bila kata hari boleh beri ubah, ini dengan jalan majaz nama dia. Kerana hari ni susah sangat, siapa ke seorang tu jadi berubah jadi berasa jadi banyak tua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut imam selepas daripada takbiratul ihram, adakah dapat fadilat jemaah? Ini ulama fiqh kita nas di dalam kitab fiqh kita, ikut imam, niat imam, niat makmum di luar takbiratul ihram, selepas pada takbiratul ihram sah, boleh. Orang jadi imam sudah takbir baru niat jadi imam. Orang jadi makmum sudah takbir niat jadi makmum, sah, boleh. Boleh dia nak ikut imam kalau dia nanti lama tak batas semaya. Tapi beza. Imam niat jadi imam di dalam semaya boleh fadilat berjamaah. Tapi boleh fadilat dia bermula daripada dia niat. Kalau 2 rakaat dulu dia tak ada niat, 2 rakaat belakang baru dia niat jadi imam. 2 rakaat belakang itulah boleh fadilat jemaah. Kalau makmum, niat jadi makmum, niat mengikut imam lepas daripada takbiratul ihram, sah sahaja mengikut imam, sah berjamaah, tidak dapat fadilat berjamaah. Tak boleh fadilat jemaah. Boleh ikut saja. Wallahu a'lam. Itu nas di dalam fiqh kita dah. Apa tu kalau nak halus lagi pula, kalau dia mau tanya, kalau hamba tanya pun payah nak jawab lah. Kalau dia mau tanya pun hamba payah juga nak jawab. Kalau hamba tanya pun dia mau payah juga nak jawab rasanya. Gapo nak tanya? Kok mana boleh beza dua tu? Imam boleh pala, kita tak boleh pala. Nak jawab baik anda? Imam ni yang jadi imam di dalam semaya, bukan dalam takbir, boleh pala jemaah. Kita makmum niat di luar pada takbir, tak boleh pala jemaah. Beza kok mana Tok Fiqh ni tak adil, nampak Tok Fiqh ni. Tu soalan pula. Hukum tetap gitu diterima dah. Imam Nawawi buat gitu selalu dah. Lepas tu kalau nak tahu dengar kena kita tanya Imam Nawawi, mudah. Hanya Imam Nawawi. Tu kata kita ni lemah. Kita nak ambil salah Imam Nawawi tu. Imam Nawawi jahil ni apa buat tak kena. Boleh tak? Tak pada, bukan kelas kita. Dia nak pergi buat putusan hukum menjadi fiqh tu lah, dia ambil pada dalil-dalil tu. Hak tu hak tempat kita tak sapa, kita tak kuasa tu, nama kita jahil tu. Tu jahil nama dia. Tak kena jahil. Jangan bila kita tak tahu demo lain tak kena. Lagu tu berat belana.
Hak ni hak cara orang ikut ajak ikut Quran hadis cara Wahabinya. Hak kita tak tahu pakai hak demo tak kena lalu dah. Ha? Aku tahu lagu ni. Bila tak serupa dengan aku tak betul. Itu bukan kaedah ilmu lagu tu. Mengaji dulu, tengok dulu hak orang. Ha. Assalamualaikum baba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah baki sikit tulis aja we kena ni tak semua duk panjang salah tulis Islam alaikum tu. Tulis alif la we sama tinggi dengan alif tu, jangan tulis alif sin. Kita baca assalam juga tapi kita tulis tak kena. Tulis lagu ni dia tak baca assalam, dia panggil Islam. Tulis lagu ni suruh hamba masuk Islam. Panggil Islam alaikum, mesti kamu Islam. Mana hamba tak Islam lagi, suruh hamba masuk Islam. Nak tulis salam kena, jangan tulis alif tak apa. Kalau tak tulis alif bapa boleh kira. Tulis salamun alaikum. Tu beri salam juga. Kalau tulis lagu ni tak beri salam langsung. Islam alaikum tak ada beri salam langsung. Nak tulis assalam tulis alif lam beri sama tinggi dengan kaki alif di atas. Lepas tu sin 2 gigi, lepas tarik panjang jadi 3 gigi. Lepas tu la alif mim. Tu assalam nama. Tulis assalam. Lepas tu baba tu Melayu kita tulis ba alif ba. Ba bila hujung dia baca ba baba. Hak betul baba sungguh tulis ba alif ba alif. Dia panggil baba. Tu hak asal tulis bahasa Arab di dalam qomah. Dalam mana dia tulis baba dia panggil. Dia tak tulis baba dak. Tulis lagu baba ni dia baca bab. Tak apalah hak tu. Tapi kita nak ajar jadi kaedah kita. Kita kalau kata baba kita tulis ba alif ba alif. Tulis lagu tu. Baba tak apa? Baba? Piyah. Baba hak piyah cotek. Sebab kita asal apa dia nama serupa situ kan? Bila nama serupa tulis serupa. Dia panggil baba. Ada hak ni tak apa baba. Hak ni kita tulis kita baca baba. Baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud. Tambah sikitlah. Boleh tak ya tulis. Baca selawat Nabi di dalam sujud. Maknanya boleh ke tak kita bertanya bolehkah atau tidak baca selawat ke atas Nabi di dalam sujud, boleh ke tak? Ni kan dengan kaedah fiqh. Selawat kepada Nabi ala Muhammad ala, dia muta'addi ala. Sebab tu terjemah Melayu selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas. Sebab apa? Sebab selawat ni rahmat. Rahmat ni dia mari daripada pihak atas. Rahmat dia mari pihak atas. Mari sebelah atas. Hujan, rezeki kita dia marilah atas. Tuhan bawa turun malaikat. Allah suruh malaikat bawa turun, dia mari sebelah atas. Berarti dia panggil ala. Rahmat ni tipe mari sebelah atas. Tu cara berkecek orang Arab. Selawat ke atas Nabi satu daripada rukun di dalam sembahyang. Bila kita baca bukan di tempat dia, nama dia pindah rukun qauli. Kita baca Fatihah di dalam rakaat, hukum dia makruh, tak boleh. Setengah ulama batal pindah rukun qauli. Sunat sujud sahwi. Duk khilaf sunat ke tak sunat sujud sahwi lah, betul kalau pindah dengan sengaja batal ke tak batal hasil tu. Walau bagaimanapun sama. Hukum pindah Fatihah mari baca dalam rakaat, pergi baca selawat ke atas Nabi di dalam sujud. Makruh, tak batal semaya. Hak muktamad pindah rukun qauli tidak batal semaya, pindah rukun fi'li baru batal semaya. Pas nak selawat ni, nak selawat, supaya nak kecing lah. Pas nak kecing ni kata atas kereta tu ya, pergi tempat dia. Ada kan kecing je kena pergi jambai. Kalau suk tak ada turun tepi tu. Ni sepatutlah dia rajin selawat. Siapa dalam sujud pun nak selawat juga. Ada bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Tak usah selawat, nanti sudah semaya lah selawat banyak.
Ni bos sudah maya tak ada pula dia kata lain pula ma pula. Panggil nak ambil tak kena. Jangan bubuh situ. Tak kena dengan tepat, bukan tepat. Kalau mau lecu di kening tak kena. Wallahu alam. Akik tangan masa tidak patu duk rendai lama. Lagu mana aku tu? Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Baru bawa turun. Baru nak sujud baru bawa turun. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Bawa sujud baru bawa turun. Itu tak kena kaifiat dia, tak kena cara. Dia tak membatalkan semaya. Buat lagu tu tak dapat pahala kerana dipanggil tak kena cara, tak cukup kaifiat dia. Dia bukan sunat akad ketika i'tidal. Dia sunat akad ketika angkat kepada i'tidal. Kau pening. Dia tak sunat akad ketika i'tidal. Sunat akad ketika angkat kepada i'tidal. Angkat makna bangkit, bangun. Kita duduk tunduk, rokok. Lepas tu akik kepala nak naik tu dia panggil angkat kepada i'tidal. I'tidal ni berdiri betul lepas pada akik kepala tu dia panggil i'tidal. Faham tak? Masa i'tidal tak sunat akad. Sunat akad ketika angkat kepala kepada i'tidal. Masa sami'allahu liman hamidah tu dia panggil masa angkat kepala kepada i'tidal. Hak tu sunat akad tangan. Adapun ketika kata sami'allahu liman hamidah itu zikir i'tidal. Sami'allahu liman hamidah zikir intiqal, zikir berpindah daripada rokok kepada i'tidal, ganti Allahu Akbar. Faham tak? Bila betul ni dia panggil i'tidal. Zikir i'tidal, Rabbana walakal hamd. Satu riwayat yang dipilih oleh Imam kita Syafi'i dalam mazhab kita Syafi'i, dia pilih Rabbana lakal hamd dengan tak ada wa. Ya ada dua, ada hadis, ada Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ada dua. Rabbana walakal hamd nama zikir apa? Zikir i'tidal, yakni zikir ketika i'tidal, ketika betul. Pas masa i'tidal ni tangan akak dak dah. Ya akak tangan teka sami'allahu liman hamidah. Tu hak tu ketika akak tangan. Lepas tu duk tahan siapa kau sujud tu, hak tu tak kena. Duk akak siapa kepada turun sujud tu tak kena kerana bukan tepat suruh akak dah situ. Wallahu alam. Tumaninah dia bila dia tak tangan gitu tu. Tak tangan gitu, kalau tak bergerak dia duduk gitu saja tu maninah dah lah. Kalau waktu hayung tak boleh, tak ada. Kalau dia sudah dia dah, dia waktu hayung tu dia kira gerak suku pula dah lah. Tumaninah hasil dah. Sebab nama tumaninah dia anggota. Payah nak dia baik mana letak di atas pusat ke misalnya. Letak di bahu ke, dia nak kilas siku ke, sami'allahu liman hamidah, masa rabbana lakal hamd dia kilas siku. Duk dia tumaninah tak? Tak tumaninah duk kilas siku tu tak apa, dah kilas pun dia tak bergerak dah, tumaninah dah lah. Apa kalau tangan dia duk begini pun dia tak ada niat atau akad tangan ni nak buat satu akad dak. Dia duk dia gitu. Hasil dah tumaninah. Hasil tumaninah lah. Wallahu alam.
Kita berjanjinya pukul 4 kita sudah. Apa 2.30 hari ni lewat sikit 3 minit 4 minit. Minggu depan ni insya-Allah berkelah 2.30 kita suk lewat. Tidak boleh luar 2.15 insya-Allah taala. Apa tu tulis tajuk-tajuk tu tak siap lagi insya-Allah taala. Kalau boleh jadi 2 minggu lagi kah siap bawa marilah kita akan ulang baca sekali lagi insya-Allah taala. Untuk hari ni setakat ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.